Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita anak ni muka surat 22 rasanya. Perkataan ruh ada dua pengertian juga. Situ tak? Yang pertama ruh tabi'i namanya. Yang pertama daripada dua pengertian tu ruh, iaitu ruh tabi'i namanya. Iaitu ruh tabi'i ini suatu kejadian uap atau gas kata dia yang keluar dari dalam hati kasar atau jantung yang berisi dengan darah hitam. Uap atau gas itu berjalan dengan lancarnya ke seluruh bahagian orak syaraf dalam anggota tubuh manusia. Jadi ni lah duk apa ni? Duk cara kau ni lah. Bandingannya samalah dengan cahaya lampu di dalam sebuah rumah. Ia lampu dapat menyampaikan sinaran cahayanya ke seluruh ceruk dalam rumah itu. Ruh macam inilah digelarkan oleh doktor-doktor dunia hari ini dengan nama istilahnya ruh. Tetapi penulis lebih cenderung pengertian yang diistilahkan oleh doktor itu dapat dipahamkan kepada istilah bahasa Melayu nyawa. Jika logik demikian, maka jadilah istilah pengertian doktor itu adalah sama dengan pengertian nyawa yang ada pada jenis-jenis hayawan yang tidak berakal. Apa itu? Iaitu wap atau gas yang terjadi dari angin keluar masuk dari orak ke dalam jantung dan paru-paru. Padahal ruh yang sebenar ialah ruh dari kejadian gaib. Bukan dari jenis benda, angin atau sebagainya. Ruh makna yang pertama ini tidak bernilai sedikit pun di situ kata dia. Jadi hak dapat tahu oleh akal hak ni jelah setakat ni. Lebih daripada ni akal susah sikit nak dapat. Tidak mustahil akal, tapi akal payah nak mendapat, nak mengetahui ni benda. Sebab tu sambil Tuhan kata kulir ruhu min amri rabbi. Yang kedua, pengertian kedua berkenaan dengan ruh ni. Ruh yang makna kedua ialah kejadian dari alam keanehan Tuhan. Apa maksud alam keanehan Tuhan? Ini kita tidak dapat mengerti. Tak dapat nak kaji. Yang dibahasakan kepada latifah Rabbaniyah. Supaya dengan hati jantung dulu dah juganya. Supaya tu juga. Jadi hak tulur tu. Qalbu dan ruh hak tulur je sebenarnya. Tidak. Iaitu supalah dengan pengertian qalbu. Jadi dia tanya dulu, siapa kau kita? Jadi jawapan di sini kita tahulah kita ni adalah hati, ruh, nafsu dan akal. Tapi bukanlah hati yang kasar ni, ruh yang kasar ni, tidaklah. Yang zahir ni
yang jismani. Itu dia. Mana? Oleh itu ruh dan kolbu masing-masing pengertian keduanya adalah sama pada hakikatnya. Orang seperti orang tulis je sama. Dalam artian satu. Apa itu? Iaitu satu kejadian Tuhan, kalau Tuhan buat. Yang seni, yang halus, tak nampak tengok dengan mata. Dengan mata kasar. Latifah Rabbaniyah. Yang halus, yang dibasuh kepada Tuhan. Tuhan wijadi. Tuhan jadi daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tersebut dari kitab Daqaiqul Akhbar tu dah. Allah Taala mula-mula diwijadi nur Nabi kita. Lepas tu dia jadi daripada nur Nabi kita tu dijadi para rasul. Dipilih. Dipilih-pilih dijadi yang terbaik, dijadikan para rasul. Jadi para malaikat. Dan dipilih yang terbaik, dijadikan ulama tu dah. Dah pilih-pilih lagi dah, pilih-pilih. Dijadikan arah, jadikan kursi, dijadikan segala-gala benda perkara. Itu dia. Jadi ruh ni kejadian yang awal lagi lah juga, sebelum ada benda lain lagi. Tidak situ. Ruh perkenaan kedua ini tiada dapat dimengertikan sekali. Tak boleh sikit abuk, tak nak reti sikit abuk. Oleh jenis otak manusia. Aku balik otak tak boleh. Dia boleh reti dengan makrifat juga, dengan Tuhan beri reti. Power reti. Tuhan beri reti, dia reti lah dengan zauki dia panggil. Tidak. Dari jenis apa kau ia ruh tak boleh. Tak sapakah. Terdinding, terhijab. Daripada apa kau ia ruh ni dijadikan dan bagaimana di kimia, dicampur aduk, diadum. Di kimia bukan kimia ada makan itu dah. Tidak. Tengok daripada ilmu kimia ni boleh buat emas dia dah. Dia boleh buat dicampur barang ni, campur dia boleh buat emas. Daripada ilmu kimia. Atau diramunkan, satu arti dengan kimia tu. Satu arti ya. Lalu firman Allah Taala, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Artinya dan mereka lagi akan bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Tanya berkenaan dengan ruh. Hendaklah kau jawab kepada mereka itu bahawa ruh itu daripada urusan pekerjaan Tuhan. Mana tak siapa dia tahu. Nak tahu tak boleh. Gitu dah. Dengan otak tak siapa nak fikir. Tak siapa nak fikir berkenaan dengan ruh ni. Nak kaji tahu mana tak akan siapa. Itulah kitanya. Mana kita sendiri tak kenal. Kalau kenalah Tuhan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri dan kenal Tuhan. Ikut satu sudut yang lain pula. Kenal diri, kenal sifat-sifat kita lah. Sifat-sifat mazmumah sebenarnya. Sifat-sifat kehambaan. Maka dengan sini kenal sifat kehambaan, kenallah sifat ketuhanan. Satu peringkat lagi, kenal diri dia kenal ni. Kenal hakikat ruh ni, siapa makrifat yang khasah. Dia boleh kenal diri, maka kenal Tuhan. Tapi tak siapa si peringkat tu tak kenal lah diri. Diri sendiri tak kenal dia. Pasal kita duduk terkurung, boh purung, jismani ni. Kita terkurung situ ni. Mana kita ni asal tidak di alam ni.
alam luar tak? Luar daripada purun. Tapi dia rukuk bawah purun ya. Nah, kita tidak akan memahami bahawa luar daripada purun adalah tidak. Perkataan nafsu ada dua pengertian. Yang pertama, nafsu makna yang pertama ialah suatu pengertian yang meliputi segala tabiat. Mana marah, nafsu berahi dan syahwat. Dan masuk juga termasuk juga sifat-sifat yang keji, seumpama hasad, dengki, dendam, kasumat, tamak, halabur, riak dan sebagainya. Sifat-sifat tersebut sama saja wujudnya pada kejadian binatang supaya dan manusia supaya sedikit atau banyak, tetapi ia tidak sama sekali pada kejadian malaikat. Tetapi ia nafsu tiada sama sekali pada kejadian malaikat. Malaikat tak ada nafsu. Tidak. Malaikat tak ada nafsu. Ruh ada. Tidak. Nafsu tak ada. Kita manusia ni ada nafsu. Jadi Tuhan pasal nafsu ni di manusia. Jadi hakikat manusia tu tadilah. Dia pasal nafsu. Malaikat Tuhan tak pasal nafsu. Tidak. Sebagaimana ada riwayat tadi, kalau Tuhan buat nafsu, sifat nafsu ni dia degil. Dia tidak ikut perintah. Sifat asal tu kalau mula Tuhan buat gitu dah asal. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada aduwika nafsuka lati baina jambaika. Arti sejahat-jahat musuh engkau ialah nafsu engkau. Jadi musuh-musuh lain itu jahat juga. Tapi yang lebih jahat nafsu sendiri. Mana kita kalau kita balas dengan seseorang, kita kena menyalahi nafsu kita sendiri. Kita jangan menyalahkan orang. Sebab nafsu kita sendirilah sejahat-jahat musuhnya. Musuh kita tu lah menyebabkan orang lain jadi musuh tu. Kalau anak kita balas dengan orang, jangan kita marahkan anak orang, kena marahkan anak kita. Tidak. Kalau kita marahkan anak orang, bunuhlah anak kita. Dia kena marahkan anak kita. Walaupun pada zahir salah anak orang dia, kena marahkan anak kita. Jangan marahkan anak orang. Kalau kita balas dengan orang, kita sendiri itu anak kita. Kalau kita balas dengan orang, kita jangan marah ke orang. Kita kena marah diri kita sendiri. Pasal Nabi ada ayat begini. Tidak. Kita kena itar sifat-sifat buruk kita tu. Tidak. Arti sejahat-jahat musuh engkau ialah nafsu engkau yang terletak di antara dua lambung engkau. Tidak. Maksudnya hati engkau yang berhawa nafsu jahat. Hati tu yang pasal nafsu. Mereka juga ada juga hati, ada juga ruh tu. Tapi tu tak pasal. Di hati tu nafsu. Kita ni tu yang pasal. Pasal. Masa nafsu ni sifat jahat. Asal tak kalau mula lagi kita buat sifat jahat. Setelah tu hari jadi dia lawan dah tu kan. Man anta? Dia tanya. Ana, enta. Tidak satu riwayat kata begitu. Allah tu yang buat dia, tu yang tanya, man anta? Dia jawab, enta, ana. Degi dia. Dia tak mengaku. Tu yang buah dengan aku 1000 tahun. Akak degi lagi. Man anta? Enta, ana. Degi dia. Buah dengan aku sejuk pula dia. Tanya lagi, man enta? Enta, ana. Tidak. Akhir tu yang buah dengan aku lapar. Bawa akak dia, antara bi engkau dah Tuhan aku. Dia kalah dengan lapar. Sebab tu dia perlu setahun sekali puasa tadi. Dia puasa nak molek nafsu nak puasa. Dia kalah dengan lapar tak lagi dia. Mana benda nafsu ni dah Tuhan pasal di kita ni.
Sebab itulah para ahli sufi hak dari riadah dia lawan nafsu. Udah lawan kuat-kuat nafsu, dia lawan juga akhir nafsu tu dia mati nafsu. Dia nak mati bukan tak ada langsung, ada tapi mati. Dan sebuah mati ni ayatnya dia ikut perintah lah. Dia ikut. Dia tak melawan dah. Jadilah lawan nafsu ni satu lawan yang cukup kuat sekali lah. Lawan nafsu ni paling payah sekali. Nafsu sendiri ni dia. Sebab kita kasih pada diri kita ni. Tak? Kita kasih pada diri kita ni. Kita duk layan dia hari-hari ni. Dia layan nafsu kita sendiri ni. Duk layan dia. Sebuah makan, sebuah apa kita ikut nafsu kita. Ikut nafsu bini kita pulak dia. Ikut nafsu anak kita. Kita nak lawan. Masya Allah. Kita duk manja semua nak lawan. Masya Allah. Tangguh matilah. Kalau Tuhan tak uwi satu sebab musyabak kita tak lawan nafsu kita kecuali sebab musyabak. Sebab musyabak seperti Tuhan beri mukrifat. Nampak keindahan Tuhan. Boleh jadi kita lawan lah. Lawan sebenarnya lah pasal lawan nafsu satu peperangan yang paling besar sekali. Walaupun tak nampak tapi besar. Sebab tu Nabi ada kata setelah balik perang Uhud tu dia raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembalilah kita daripada perang kecil dan akan menghadapi perang yang lebih besar lagi daripada. Terkejut sahabat pasal perang Uhud ni teruk benar. Mati dia, saudara Nabi sendiri mati teruk lah perang ni. Ada lagi lebih besar daripada ni, ya Rasulullah. Perang apa yang kita akan hadapi? Al-jihad bin nafsi. Kita perang lawan nafsu. Dia. Bahasa kecil dia terbesar lawan nafsu ni untuk mengalahkan dia sangat susah sekali. Dia. Sebab tu Nabi kata ni, ada aduwika nafsuka lati baina jambaika. Kita balas dengan orang pasal apa? Pasal nafsu kita sendirilah. Jahat dia tu. Dia. Orang musuh kita tu bukan musuh kita sebenar. Musuh kita sendiri. Lepas tu kita kena marah ke diri kita sendiri, jangan marah ke orang. Kalau anak kita balas dengan orang, kita jangan marah anak orang, marah anak kita sendiri. Mana anak marah anak kita lah, kita anak kita. Pun di nafsu kita dah lah. Dan dengan sebab apa tu pasal nafsu di kita ni? Dan dengan sebab nafsu inilah datangnya syarrun. Peraturan tu atau agama Allah, aturan jalan-jalan hidup cara yang Allah Taala susun. Menutup setiap orang supaya menyuci dan mengawasinya nafsu setiap ketika. Itu je peraturan Tuhan buat tu, jalan-jalan tu untuk menyuci itulah. Sebab tu Tuhan susun molek dah. Tuhan susun molek. Kalau kita ikut peraturan tu, nafsu kita akan sedikit demi sedikit akan suci. Semayang malah nafsu dah. Malah nafsu. Puasa malah dah. Berzikir malah, ngatik malah. Jadi lawan nafsu berlaku ibadat. Kalau tidak lawan nafsu bukan ibadat jadi. Lawan nafsu hak ibadatnya. Nak tahu harga mahal ibadat ni, tengok hak nafsu kita tak sip dah. Sebab tu Tuhan tak lebih awas 1/3 malam. Pasal nafsu tak sip waktu tu. Tak sip orang ibadat waktu tu dah. Tak gitu kan. Jarang malam. Lebih bila akhir zaman ni. Nafsu tak sip. Kena lawan dia. Jadi kena lawan nak sembahyang banyak, kena lawan nafsu. Bukan boleh gapo-gapo di Tuhan tu. Ibadat Tuhan susun perlu tadi. Untuk diri kita sendiri, untuk menyucikan nafsu kita. Biar ada nilai, baru boleh masuk syurga. Baru boleh masuk syurga. Pasal nafsu tu suci, sebab syurga tu suci. Kalau nafsu cemak, dia kena cuci dengan api. Pada dunia dan akhirat ni berlawan. Dunia kena cuci dengan air. Di akhirat nak cuci dengan api. Kena buh dalam neraka dia. Na'udzubillah. Jadi payahlah ni, kecuali orang kenal syurga dia, baru nak lawan nafsu. Kenal Tuhan.
Rindu pada Tuhan. Baru dia betul-betul berjuang sungguh tadi. Kita ni dengan penundungan Tuhan dia. Dengan perlu Tuhan. Kalau kita ada ni macam Tuhan tolonglah ni kita ni. Kalau tidak tak ada lah kita dah. Dia tolong kita ni. Masya Allah ni tolongnya dia ni. Kalau Tuhan kenal syurga, Masya Allah. Kita akan sebagaimana Bani Israel dululah ibadat buat. Dan nak kenal syurga, dia tunjuk sikit barang-barang yang ada syurga. Tidak. Comel. Tidak. Tuhan buat Nabi Yusuf. Comel sama Yusuf ni. Kata tak tahu banyak manalah gadis-gadis mati zaman dia. Mati ke diri comel. Tengok dia sudah kelik dah dia. Kelik tu makan tak lalu. Bukan mati selalu dia. Du gila ke Nabi Yusuf satu kira dah mati kering gitu. Tak tahu banyak mana mati. Sorok sedap dari syurga dia. Nabi tahu. Sekali dia baca kitab Taurat tu, berpuluh-puluh ribu banyak diusung keluar katanya. Masya Allah. Bukan sikit. Dari perhimpunan ramai orang dia baca kitab Zabur. Suara dia mempengaruhi orang dia. Dengan kerinduan dia tak tahan dia. Dia sampai mati ke dia. Masya Allah, tak ada lah suara zaman ni. Tak. Itu bagi-bagi dia serga tu nak dia nak tunjuk bagi-bagi serga ni. Tewak ikut sikit-sikit. Bagi orang mikir, ambil mikir. Dan nak tunggu apa undang serga, buluh perindu. Tak. Ada buluh perindu ni, Masya Allah, katanya orang panggil naik. Ambil dia tumbuh atas batu ni. Di pegunungan. Akad pinggan ni. Seorang boleh naik. Kalau tak gerak sejauh. Tu dia. Siapa sah tu jadi galit. Galit. Rasa indah ada. Keindahan. Dengan depan. Angin-angin tiup daun-daun dia tu jadi satu benda yang cukup indah sekali. Gapo lagi? Tak. Dia tengok suasana dalam syurga. Ada. Tengok pada orang-orang muda hok jatuh cinta. Ada dia. Keindahan tu ada situ dia. Dia tengok batu-batu syurga, tengok mata. Mana dia buat tu sikit benda tu. Nafsu kita jadi rindu kena syurga, lalu kita sanggup untuk melawan nafsu ni. Sebab nak masuk syurga kena lawan nafsu. Dia. Tuhan Tuhan lebih indah sekali. Sekali keindahan terlipat dari keindahan kesempurnaan dia. Masya Allah. Sebab tu pada Aisyah pergi gila Tuhan dia. Tidak. Jangan siapa berguling rindu Tuhan. Satu kali orang tengok satu orang gila. Bukan orang gila, duduk berguling dalam parit. Tidak. Pakai urung orang. Mau pergi doktor. Nyakit gapo ni. Kena ke ahli sufi duk rindu Tuhan. Tengok siapa berguling. Itu dia sampai gitu. Lalu orang duk sibuk nak tanya penyakit gapo ni. Dia pun kata dia syair. Dia syair dia kata kan. Biadillahi dawai. Wa bi ilmillahi da'i. Kullama da'autu da'i. Dia. Walabat innama azlamu nafsi biitba'i li hawai. Dia. Dia Tuhan sajalah tahu penyakitku ni. Dia tahu ubat dia. Innama azlamu nafsi. Sesungguhnya aku buat zalim diri sendiri. Biitba'i li hawai. Kalau ikut nafsuku ni. Dia. Dia salah satu benda buat zalim dia. Tak ikut lah ya. Kullama dawaitu da'i walabat da'u dawai. Dia syiar dalam keadaan rindu dengan bercucur air mata dia. Rindu pada Tuhan. Pasal dia kenal Tuhan. Siapa dia sanggup macam jadi orang gila. Kita tak kenal dia. Syurga kita tak kenal. Tuhan jauh sama sekali. Macam mana nak lawan nafsu suka-suka sebagaimana ahli sufi, jauh kita dah. Lawan hak fardu ya deh. Kita sembahyang, kita sembahyang, kita puasa, kita puasa, kita zakat, zakat, kita zakat. Lawan itu pun dah tak ada dah. Hal lebih jauh lagi, masya-Allah lah, ada payahnya.
Habis dia. Yang kedua nafsu dengan makna yang kedua, iaitu suatu kejadian latifah rabbaniyah. Halu. Dia bahasa ketuhanan mana orang tidak dapat mengerti. Kenal Tuhan baru kenal dia. Itu maksud latifah rabbaniyah. Bagaimana huraian dalam pengertian yang kedua pada ruh betul atau kalbu? Yang demikian tadi. Oleh itu kalimah nafsu, qalbu, ruh boleh dah dipakai dengan satu hakikat latifah yang sama pada sejenis kerja manusia. Dan sangat jauh beza dengan makhluk lain. Yang umpama binatang tak ada benda ni, binatang tak ada. Jadi kita ni makhluk luar daripada ni lah. Makhluk asing kau dah. Hak tubuhnya jismani ni memanglah supaya binatang-binatang jugalah. Tetapi jika diitlaqkan nafsu itu maka ghalibnya dipakai kepada nafsu yang jahat lah. Kata dia, nafsu jahat itu apabila digosok dan dicuci dengan sabun zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir tarekat ni. Zikir tarekat. Zikir ni dia tidak jadi ubat, tak jadi sabun. Cuma boleh pala je. Zikir tarekat. Lepas tu kita kena ada amal tarekat mana-mana. Sebab apa zikir tarekat dia boleh kesan pada membaikkan nafsu. Sebab dia ada talian dia. Siapa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tertemu Naqsyabandi ke dah. Tarekat Satariyah ke Ahmadiyah ke. Dia sama pada guru siapa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi ubat dari keberkatan. Dan diberuh dengan berus tembaga mujahadah. Kena mujahadah sungguh-sungguh lawan nafsu pula. Dia kena belajar tasawuf banyaklah ni. Kena belajar kitab tasawuf semua dah. Dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Hak benda payah berlaku ni ikhlas ni. Ikhlas ni apa tak ada riak, tak ada unjuk, tak ada takabur, tak ada campuran dan benda lain. Ni kena latih suku pula ni. Serta dipandu dan dipimpin pula oleh guru yang ahli. Kata maka sedikit demi sedikit akan terkikis dah sifat-sifat karak kejahatan nafsu tadi. Orang kata buat lagu ni, ilmu banyak pun dia tanggung ni. Ilmu banyak tersuku dia tanggung ni. Kita perang kita nafsu kita sepatutnya kalau kita tidak perbaiki ke dia. Kalau tak ada mujahadah. Tak ada mujahadah. Dan ini kita mengerjakan perdu dengan sempurna, belajar kitab dan sebagainya. Mujahadah dengan lawan nafsu untuk mengerjakan perdu dengan sempurna-sempurnanya dan ikhlaskan alat ibadah. Dan sunat pula dia. Sebagaimana tu yang kata. Dia hadis kursi tu. Siapa-siapa lagu melapak hadis tadi. Kemudian setelah dia ada wirid ada zikir-zikir tadi, zikir tarekat, dan mujahadah, dengan ilmu, serta ada guru duduk tunjuk ajar. Kemudian menunggu ia ketibaan warid. Warid satu benda tu yang masuk, satu benda rasa. Zauki dia panggil. Zauki. Atau nur satu arti tu. Dia mana nampak. Nampak sifat keburukan kita. Ataupun nampak si keindahan. Keindahan Allah SWT. Dan sifatnya maha sempurna segala-galanya. Sempurna keindahan dia. Banyaklah warid ni, banyak jenis warid ni. Mukhtalifan alwanuha, berbagai-bagai jenis rasa. Rasa-rasa tu yang beri. Rasa yang mendorong kita ke arah kalau nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Warid ni mari tiba-tiba dah. Mari tidak ada waktu, dia mari rak semata. Rak mari rasa tu dah. Pada hilang.
Ni rasa tu. Rasa dia jadi kesian di hati dia. Dia. Hasil daripada wirid-wirid tarekat kita amal tu lah. Dia. Kena carilah ada tarekat. Ni tak ada dah tu guru ni. Hak berkat-berkat untuk kita terima tarekat. Kalau ada peluang terima amal lah tarekat. Kalau tidak kita ilmu banyak pun sepatutnya lah. Kita dah sepatutnya tak berganjak lah. Ustaz ni pun bandar royak je dia kata ni. Royak pasal apa ngaji. Tu dia. Untuk tu dia. Untuk ada benda ni tu suku pulak tu. Tu sepatutnya dah kalau pongah-pongah sepatutnya gitulah kita ni. Kalau gopo-gopo duduk situ ya, mula royak kat orang gitu boleh tu. Kalau riak lagu tu je bagi. Boleh sepuk tepi gitu sikit je tak. Nah, tak boleh. Kecuali kita mujahadah ni. Kemudian ia akan berpeluang pula mengecap zauki. Warid dengan zauki ni, zauki ni satu tulah sama zauki lebih atas sikit daripada warid. Zauki ni kecapai dalam hati. Perasaan, satu perasaan yang halus masuk dalam hati panggil zauki, rasa. Rasa ni rasa. Pasal Tuhan ni nak kenal Tuhan dengan fikir nak berdoa ni boleh tak dengan guna akal ataupun nak Tuhan dengan lebih lanjut kena dengan zauki lah. Dengan zauki, dengan rasa. Rasa Tuhan beri. Tuhan beri rasa. Boleh mengerti tentang ketuhanan dan diri sendiri dengan zauki ni. Atau syuhud, memandang hati. Syuhud. Hati dia memandang, hati nampak. Tak jauh dekat dengan zauki tu, syuhud ni. Syuhud ni dia mari. Zauki tu kita boleh nampak. Suluh nampak. Hakikat benda. Yang kita gelarkan dia zauki dan syuhud ni dan hakikat hak sengerti, nampak hak sengerti. Ada pun dengan akal boleh tertipu akal ni. Tak? Penuh hak zahir mula boleh tertipu lah. Mata boleh tertipu. Kita tengok benda betul. Pada benda belok. Kita tengok benda belok. Kadang-kadang benda betul. Akal kita juga boleh tertipu juga akal ni. Tapi dengan ni, ni syuhud dan zauki ni, ia betul dah tidak. Sebab dia panggil dengan hakikat, dengan sengerti-ngerti betul sungguh. Tak berubah dah lah ni. Pasal tahu sengerti je. Dan mau repak, kenal sengerti. Di waktu itu, di waktu mana? Zauki dan syuhud. Wak umpama enggak buah durian dah. Buah durian. Orang Arab tak aje bas makan buah durian. Kita nak royak dia biar reti rasa durian ni. Tak. Payah nak faham. Cari bandingan. Tak. Cari bandingan dah lah. Dengan buah tu dengan buah. Kita buah dia sedap lah. Zaman dulu lah 50 tahun dulu dia tak sapa Mekah. Kau sapa pun poyok dia. Kau tu bawa tahu dah laut. Kita pun dah baik dengan orang Arab ni kita nak royak rasa buah dia. Orang Arab tak reti. Mereka ni dengan dia rasa sendiri. Rasa tu pun zauki je. Jadi baru reti. Lagu ni bahasa dia. Gitu dah. Lalu kita nak reti dengan royak, sampai bila tak reti? Dia cari bandingan. Benda tak ada bandingan. Tuhan tak ada bandingan. Tidak. Dia setengah daripada benda yang tak ada bandingan tu habis jadi, rasa lah. Rasa buah dah. Cuba kita banding. Cuba kita nak berhenti pada orang yang tidak pernah rasa makan buah dia. Nak lagu mana? Dia royak-royak, dia pun tak reti. Lalu dia cari bandingan. Supaya pertama, tak lupa. Wazabit, watapoh, watu dok belakang kita akan jawab. Dia pun tak reti. Tuhan, kita tidak akan reti sebab dia mukhalafah. Tak ada bandingan. Tak reti siapa bila-bila. Tidak. Tapi apa kalau zauki itu ada rasa, maka dia berhenti saja. Apa ada rasa ni, maka marilah kita ni akan melangkah ke depan terus. Ke depan dah. Sebab tu lah, penting wirid-wirid tarekat ni. Penting kena ada mujahadah dalam diri tu. Ada kesungguhan untuk mendapatkan diri, mendekatkan diri dengan Tuhan.
apa. Dia kata itu nafsu jahat tadi akan bertukarlah mendapat gelaran baru. Apa itu? Iaitu nafsul mutmainnah. Apa maksud mutmainnah? Iaitu yang ni nafsu yang tenang dan teguh. Tenang teguh ke mana? Dari mendapat godaan syaitan. Syaitan tadi nak apa, nak tipu tadi lah. Kita lah ni jadi wahguli syaitan ni, ikut dia golek. Dia siapa fikir ni? Syaitan tak nak apa dah. Dah. Dengan itu berarti ia sudah masuk ke dalam darjat permulaan wali kecil. Wali wilayah sughra dia panggil wali kecil dah. Tu bukan mai tinggi dah ni dah. Ni siapa Tuhan seru dalam Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki, kepada Tuhan kamu. Mati waktu itu, waktu mati. Fadkhuli fi ibadi, waktu kiamat dia suruh masuk dah tu. Dah tu hamba-Ku. Wadkhuli jannati, dan perselakan olehmu masuk syurga-Ku. Itu dia. Masya-Allah. Mana cerak syurga ada siapa peringkat ni. Tetapi belum sampai kepada makam nafsul sebelum sampai kepada makam nafsu mutmainnah wali kecil tu, maka nafsu tadi tak dapat tiada mesti menempuh jalan 3 peringkat. Dia nak urasa ni dari kita ni. Kita duduk peringkat mana kita ni, kita boleh hitam lah dah hari ni ni. Kita tahu mana tak sedut tak kita jangan membohong diri kita sendiri. Tidak. Kita kena terima hakikat kita, hakikat nafsu kita ni. Hakikat peringkat nafsu kita kena terima. Kini kena ukur diri kita sendiri. Orang lain dia punya pasal lah. Biar syah diri kita sendiri dulu. Dah. Yang pertama peringkat amarah namanya. Iaitu nafsu yang sentiasa suka. Dia tafsir amarah apa mana? Nafsu yang sentiasa, tak putus-putus ya, senapah ni senapah. Suka dan pecah liur kepada kejahatan. Tidak. Mana dia pisau cari ni. Dia pisau cari benda kejahatan. Dia pisau cari duduk tepi-tepi jalan nak tengok retina lalu, dia pisau lagu tu. Tu nafsu amarah tu. Kalau ada di kita lagu tu ada, yalah nafsu amarah kita tu. Kita tipu diri kita. Kalau telefon kita pisau cari dah. Gambar-gambar bogel ke apa. Satu misalnya. Benda lain lagu tu juga ni. Mana apa kalau kita keadaan begini, kita nafsu amarah tu. Tidak. Dia pecah liur kepada kejahatan. Hak dia beri dia minat dah. Ataupun dia tahu dah mengupak tu haram dah. Dia pisau cari nak mengupak. Dia pisau nak minta dengar orang mengupak. Dia pisau cari dalam Facebook tu benda-benda hak benda lagu tu Tuhan marah tu dah. Dia pisau cari, dia tahu dosa. Tapi dia tu jadi support tak berdosa. Apa kalau kita ada benda ni, kita bisa nafsu amrah. Kita duduk ni, nafsu ni. Neraka ni. Dosa banyak sangat ni. Kena oboh dah, kena cari. Kena banyak zikir, kena banyak kita lawan nafsu kita ni supaya dia naik peringkat ke atas sikit. Kalau tidak tak lepaslah kita daripada neraka, kecuali kita kena banyak taubat. Kena banyak taubat benar ni. Orang nafsu ni dia tidak akan bergelombang dengan dosa, senapah demi senapah ni. Dia kena banyak taubat kata dia. 10,000 istighfar sehari-hari. Apa kalau kita milik nafsu ni, kita kena utamakan istighfar ni. Dia selawat kata Nabi. Kena buat ibadat.
Nafsu perikat ini adalah sejahat-jahat. Dia dua kali sejahat-jahat. Mana pas kali sana jahat ni. Walaupun tidak jahat ni ni kajian ni undang-undang dunia pun jahat ni Tuhan. Dan sehina-hina nafsu dari perikat-perikat yang lain. Ni hak bawah sekali ni dak. Minta lindunglah kita, jangan duduklah tangga bawah ni. Jadi. Tidak. Kena ikhtiar cari jalan, jangan duduklah tangga ni. Satu peringkat. Kalau ada diri kita kena ikhtiar, kena melangkah pada ke mana-mana, naik ke tangga yang atas. Jangan duduk tangga ni. Dosa kita banyak sangat ni. Dosa zahir, banyaknya dosa batin. Bertindak-tindak ni kita tak sah ni. Kita bahasa baik macam kita dah, tak nampak. Kita nampak orang lain dah lah. Orang lain jahat kita boleh masa dia. Kita duduk sibuk nak beki orang lah. Si tak kena ke tu, tak kena ke ni, tak kena. Kita tak nampak. Padahal kita duduk tindak-tindak ni hari-hari, senapas dosa tindak ni. Sebab tu kalau dia tobat banyak, dia boleh hilang lah. Supaya duduk guling-guling dah seluk, dia mandi. Guling-guling dah seluk, jangan mandi. Kena mandi semua. Guling dah seluk, jangan tak mandi dah. Yang kedua perikat lawamah. Saya sebut dah kerana belakang ni. Namanya iaitu nafsu yang kerap kali mengkritik diri sendiri apabila ia jatuh ke dalam lembah angkara dosa. Dia ada bisikan dalam hati. Marah pada diri sendiri, dia ada marah. Dia ada marah. Dia suka juga nafsu buat benda kejahatan. Tak. Tapi tiap kali dia buat, dia ada marah diri sendiri. Dia ada bisikan dia marah. Alhamdulillah wama. Dan cepat-cepat ia bertaubat. Orang ni suka bertaubat ni. Kalau macam kita suka bertaubat dah. Suka isi banyak-banyak cian tu kita lawamah. Kalau kita tidak suka bertaubat, ada bukan kita perikat lawamah, duk amarah lagi. Pasal apa dia taubat? Pasal ada kritikan dalam tubuh dia sendiri. Dia marah pada diri dia sendiri sebab dia taubat. Banyak taubat tu. Banyak istighfar, banyak istighfar tu. Pasal ada bisikan dalam hati dia, dia tekan dia. Duk marah pada dia sendiri tiap kali dia buat maksiat. Sama ada maksiat zahir ataupun maksiat batin. Kalau lok gitu layan nafsu tu, dia amarah. Kita dah manja pada nafsu kita, amarah lah. Dia kata gitu. Kita dah manja nafsu kita hari-hari. Mana kalau ada marah dari kita tu pada diri sendiri, tak puas hati dengan tindakan kita buat hari-hari, saya kita naik pikat lawam. Dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala serta menyesal. Nafsu ini tinggi sedikit daripada peringkat yang pertama. Mana yang kedua tak boleh sedap lagi, kena naik atas hal, kena ikhtiar lah dia. Serta minta dengan Tuhan supaya Tuhan tolong kita. Dia. Pekat-pekat orang wali-wali tu kita tengok lagi sebab kita zahir ni dia batin kita tak tahu lebih tinggi dah dia je. Sebab tu sayang ke dia. Kita bergelombang dengan hamba kotor-kotor ni dia. Pasal kita tidak ada mujahadah. Yang ketiga perikat mulhimah. Namanya iaitu nafsu yang telah bersih dari segala kotoran hati. Kau boleh tahun ni tak bodoh dah. Para alim ulama walid di tahun dia ni. Hati perikat yang pertama. Dan yang kedua dia bersih dah tu. Tadi. Oleh itu ia selalu dapat ilham yang berguna. Sebab tu banyak alim-alim ulama terlebar tu. Hak tu mulut dia tu dah daripada ilham Tuhan beri. Lan luar biasa. Tidak. Tinggi dah ni yang ketiga ni. Hari terlebar dah. Tu mulut dia tadi. Jadi benda tu mana ada melekat di hati. Jijuk di hati.
Dah luar biasa. Nafsu ini memang lebih tinggi dari nafsu peringkat yang kedua. Jadi kalau kita ada nafsu amarah, kita timbang-timbang ni aku ni dia peringkat ni atau bertengah-tengah di antara amarah dengan lawamah. Dia naik tangga ke atas sikit dia kata amarah kuat benar budak, amarah kuat ada 3 juga dah. Amarah hak tangga bawah, amarah tengah, amarah hak atas. Hak nak habis dah. Dia. Hak apa ni? Hak amarah pertama, hak tangga bawah nak jahat mati dia. Jak tahu terang kata tak puasa dah ni. Bahkan dia bangga pula dia tak puasa tu. Dak. Jak kau dia pelara bangga pula. Dia ni ada amarah berat benar. Hak amarah berat benar. Sikit lagi. Lepas tu kena zikir banyak duit terekat tadi. Cari guru-guru kita kena timu. Kena amal. Dan mitok dengan Tuhan ikhlas hati supaya Tuhan cuci batin kita daripada sifat-sifat mazmumah. Cuci nafsu kita daripada sifat-sifat jahat yang kebinatangan tu. Kena minta sama tu dengan Tuhan. Daripada kita buat banyak, semangat posok banyak dah. Benda lain baik kita dah cuci batin kita. Lebih besar lagi daripada kita semaya banyak pada. Dia cuci batin. Berkata akal juga ada 2 pengertian. Yang pertama akal dengan makna pertama. Pertama ini ialah akal dengan tabiatnya. Tabiat akal mana dapat memikir, mengetahui segala hakikat sesuatu. Mikir dah. Nak tahu benda, mikir. Itu tabiat akal. Yang kedua akal dengan makna kedua, iaitu ialah akal yang alim dengan ilmunya. Alim dengan ilmunya. Dan ilmunya adalah sebagai sifat bagi akal. Sebab asal dulu tak kalau mula sebelum tu catum ni tu bukan asal ni. Akal ni memang dia ada ilmu tu asal tu begitu dah. Dia. Pengertian yang seumpama ini adalah sama dengan pengertian latifah rabbaniyah. Waktu lo dah, stok tu je, situ berlaku. Tidak. Tiap pasal situ. Bagaimana telah dihurai dahulu itu. Kerana tidak mungkin apa yang dimaksudkan dengan akal itu melainkan ialah pengertian yang kedua. Pada perkataan qalbu, ruh dan ruh itu jua. Jadi di sini dapatlah kita dapat mengetahui pertanyaan yang pertama dia kata siapa kita. Itu kita. Mana dia kata. Siapa kita? Kita ni hati, ruh, nafsu dan akal tu kitanya. Hak pada sebutan. Ataupun kita ambil sure nama. Kita ni ruh. Asal mari daripada mana datang? Daripada alam arwah. Daripada arwah. Dari mana sekarang? Di dunia ni, di bumi. Dan akan ke mana kita? Kembali pada arwah semua, alam arwah semula. Akan ke mati pun ke sini balik lah. Mari celuk mata sama kau bumi ni. Tapi Tuhan beri pelupa hak asal dia. Dia terlupa tu. Jadi sebagai ujian. Meta je tu kami. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-aqlu summa qala lahu akbil fa akbala summa qala lahu adbir fa adbara. Tu sifat akal lagu tu. Arti awal-awal benda dijadikan oleh Ta'ala ialah akal. Mula-mula sekali tahu jadi akal. Kemudian berkata Allah kepada akal. Sebelum Tuhan pasang kita ni. Berhadap olehmu. Maka berhadap ia. Kena berkata Ta'ala kepada dia, pergi olehmu. Maka jauh ia. Perintah gini mu akal dia. Sebab para malaikat lah. Sebab tu malaikat patuh pada Allah Ta'ala. Tidak. Patuh sungguh-sungguh.
suruh ambil nyawa hari ni ambil. Walaupun satu saat pun dia tidak akan deraka pada Allah Taala. Itu dah. Masya-Allah, taat pada Tuhan. Akal ni. Dan akal tengok malaikat lah. Tu. Hak tajuk tiap pasal ni malaikat tu. Tiap pasal tu juga kita ni. Tu dah. Siapa Nabi Ibrahim merayu suruh ambil nyawa dia. Tu dah. Temu kerja cabut nyawa aku nak terah mati. Terah mencabut nyawa aku. Menangis malaikat dia toleh lah dia kata ini semua perintah daripada Tuhan. Aku tak ada kuasa nak ambil. Walaupun seekor nyamuk aku tak boleh ambil. Dia kata malaikat Tuhan izin suruh baru aku ambil. Dia dah. Dia kata Nabi Rigin ni dia kata. Bukan ambil sekoti, ambil bubuh puluk. Dapat nak terah je. Gitu dah. Nak terah je bukan nak mati sekoti. Hak Tuhan suruh, hak Tuhan kan. Hak tu hak ambil tu. Hak ni nak terah. Aku tak berani dah dia. Lalu Tuhan pun sendiri wahyu. Israel, mengikut apa dia nak. Kekasihku dia nak gapo pun, mengikut semua sekali dia nak gapo. Dia. Semua sekali, barulah dia cabut nyawa Nabi Idris. Batin Nabi Idris ikut nak Tuhan beri berlaku. Mereka apa ni? Aku mati dah tadi. Pasti dah mati tadi. Kena mati dulu sampai masa. Berapa kali seorang mati tahu aku 2 kali. Lain sekali lah kau. Dia kata betul sungguh dia kata. Tak mati dah dia. Sekarang ni muat naik aku ke langit. Engkau Tuhan kata dia nak gapo? Dia kata tengok Tuhan apa kala dia sayang. Cubilah kau nak ni. Mamba tu kita nak suruh Tuhan sayang lah. Dan Tuhan sayang kau dak. Bahagialah kita. Gapo kita nak Tuhan beri. Dia kata dia nak gapo mengikut dah. Suah naik ke langit, aku nak pergi kono aku, nak pergi syurga. Masuk syurga, dah syurga. Tidur dah syurga gapo doh dia dah Nabi Idris. Siapa waktu gelisah Israel. Tak situ bik dia, takat kaya tak situ bik. Dah syurga dia masuk tak situ bik dah. Jadi. Yang siapa aku Tuhan wahyu atas syurga ni tak boleh lagi lah ni, kena tubik dulu luar gaya bukan Tuhan berkata tubik dia pisau dah tinggal kain limut dia di pohon kayu dia sakut situ tubik luar tu dengan kan dia kata tunggu mentah nak pergi ambil kain limut tinggal ada syurga. Walaupun kata cerita ni Israeliat ni mungkin dia ada kitab ada kitab-kitab yang mentabak dia masuk lama pun duduk situ dia cari nusuk mana temu dah. Gaya pula tubik pada segon dia masuk tak situ tubik weh. Gitu dah. Masya-Allah. Nak habis sikit dah. Masuk habis dah. Tepat di pinggan ni. Jadi dengan huraian-huraian lepas jelas kepada kita bahawa apa yang dimaksud dengan kalimah qalbu, ruh, akal dan nafsu yang berlain-lain rupa bagaimana sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Quran itu ada satu arti jua dia kata pada hakikatnya hakikat satu je itu latifah rabbaniyah yang dibahasakan kepada rohani jua satu makna satu sebutan je dia rohani. Rohani kotor, rohani bersih gitu. Cuma yang berlain-lainnya ialah bentuk dan sebutan kalimah jua. Dia. Dia. Kerana mengikut pendapat dan iktibar dari segi-segi perkembangan jua. Iaitu apabila ia kekal di dalam zulmah syahwat nafsu dan maksiat maka pada ketika itu dinamakan nafsu. Apabila ia berasa gerung dan takut nak melakukan maksiat dengan sebab terfikir bahawa perbuatan umpamanya itu suatu perkara yang dibenci Allah dan masyarakat, maka di waktu itu ia dinamakan akal. Apabila ia tenang, dia buat peraturan cahaya taat tetapi
perasaannya sentiasa berbalik-balik sekali gitu sekali gini dalam hal perkara tadbir kehidupan dunia, maka ketika itu dinamakan qalbu. Artinya berbalik-balik sekali gitu sekali gini. Dan apabila ia tenang dan tetap zelera dengan Allah serta dibukakan mata ruhnya, basirah, dan disuhukkan nur aslinya, maka pada ketika itu dinamakan ruh. Namakan ruh. Jadi itulah kitanya. Kalau kita tak ketiga-tiga sekali dipasang di satu benda, di satu ruh. Di sana terdapat pula syir namanya. Jadi hati ni, hati bekas ketul darah jatuh tu dia. Kalau gambaran dia buat, sebagaimana dibuat oleh Tok Guru dia supaya bawang. Bukan bawang ni benda kasar dia, benda kasar. Jadi nak suruh mudah faham. Bawang dia ada lapisan dia. Lapisan satu lapisan kita koyok so dia. Maka kek sekali dalam dia panggil syir. Batin bagi batin hati dah ada peringkat 7. Sebagaimana ada hadis Nabi dia. Wa fi sadri Adam. Wa fi jawfi bani Adam. Ada dalam rongga anak Adam tu dia panggil mula-mula sadron. Wa fi sadron qalban fuadan. Akhir sekali syirun. Lupa hadis tu. Jadi hak kecil sisir. Maka nur iman ni dia musim keluar ni dia panggil orang beriman. Dia mesti apa dia mujah dah. Dia masuk lapis yang kedua. Dia masuk. Dia ada rahsia situ pula. Ada zauki dia. Pada akhir lama dia musim. Dia masuk ketiga sini apa kau? Patak. Dia panggil syir. Hati boleh mengerti sekali hakikat benda lah. Dari sana dia ada hati ni. Terdapat pula ataupun di ruh tu terdapat pula juga syir nama. Itu apabila ia nafsu sudah bersih dari tarikan tabiat jahat hingga terjadi ia sebagai rasio. Rasio mana orang tak tahu lah, dia seorang tahu. Dan syir mana rasio tu lah ya. Syir semata-mata. Maka di waktu itu dinamakan syir. Satu pasal halu kita tidak faham pasal kita tidak ada benda ni. Satu rasa yang cukup indah sekali, halu. Di lubuk hati, lubuk tu luban hati yang kepak tadi. Lapisan yang kepak lubuk. Ni bawah dasar lagi ni. Orang kata lubuk hati pun dalam dah. Lubuk ni luban. Wafi pu'adan luban. Wafi pu'adan syarafan. Wafi syarafan syirran. Dia tuju. Nabi ada kata. Tetapi semua nama-nama istilah itu tak lari dari satu hakikat juga, iaitu latifah rabbaniyah namanya. Makhluk yang dibahas kepada Tuhan buat dia. Dan ialah syir tu latifah rabbaniyah, satu daripada rahsia-rahsia yang datang daripada alam ghaib, alam makhluk asing lah dan luar. Ghaib Allah Ta'ala, Allah SWT. Bukan alam ni duk. Kita tak ingat kita tak reti sebab kita ada berapa ni. Berapa dunia ni, duk berapa ni. Tu dia. Firman Ta'ala qul ruhu min amri rabbi. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, ruh itu satu daripada urusan rahsia-rahsia alam Tuhan yang ghaib. Wallahu SWT alam. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri penolongan pada kita. Kita minta kita ni tolong kita ni, tak kena tolong kita, minta pertolongan kita dia dah di akhir zaman ni nak cari guru musyrik payah dia ni. Ni pun boleh reti tarik sikit-sikit temuju dah Tuhan beri kita dah. Boleh kita ikhtiar dengan ilmu hak Tuhan beri ni. Wallahu ta'ala alam. Debat keluar ni lebih lebar lagi huraian dia dengan berkenaan dengan nafsu mutmainnah, nafsu amarah ni, supaya kita lebih kenal diri kita sendiri. Dan kita mula kita boleh perbaiki ke dia, insya-Allah dah. Wallahu ta'ala alam.